Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini kita akan sambung perbincangan dosa besar yang ke-50, iaitu pada bahagian syarah itu, muka surat 350. Jadi dosa besar yang ke-50 iaitu menyakiti dan mencaci maki kaum muslimin. Mana cacian, makian yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ini disenaraikan sebagai salah satu dosa besar. Dalil-dalil sama ada Al-Quran dan hadis itulah kita bincang pada minggu lepas. Baik, sekarang ni kita tengok syarah dia secara ringkas. Jadi bila sebut menyakiti ni, dia merangkumi semua apa sahaja, dalam bentuk apa sahaja, asalkan ada unsur-unsur yang menyakiti hati seorang muslim, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seseorang melakukan perbuatan itu, maka dia dikira telah melakukan dosa besar. Tak kira lah zaman sekarang ni lagi banyak. Sama ada melalui tulisan, kita kata WhatsApp, Telegram, apa sajalah sumber maklumat. Sama ada dengan isyarat-isyarat. Itu termasuk apa saja. Baik. Cuma di sini cuba tengok muka surat 351. Jadi menyakiti yang saya sebut tadi, dia boleh dengan erti kita kata kadang-kadang tidak secara direct, ada juga. Dia menyakiti anak orang lain, dia merendah-rendahkan anak seseorang misalnya. Itu boleh termasuk juga. Ibu bapa dia akan terasa, ikutlah apa saja. Kutuk kenderaan dia ke, kenderaan ni tahu oleh sungai dia tak misalnya, buat tahu dan dia tak misalnya, dia kata gitu, tak boleh apa saja. Kadang-kadang gurau pun kadang-kadang orang terasa juga. Jadi banyak perkara, sebab tu di umumnya saya sebut secara umum, apa saja bentuk yang kira-kira boleh menyebabkan orang terasa hati, jangan kita buatlah. Itu maksudnya. Gitu. Tak apa. Tapi kena beringatlah, kadang-kadang mungkin dia tengah serabut perut dia terasa. Kata depan orang dia terasa. Sebab dia kalau gurau pun dia tak boleh lebih sangat. Sebab sahabat Nabi pun dia gurau pun ada juga. Tapi kalau lebih doa tu dia jadi tak molek juga. Kena pandai-pandai lah tu. Gitu. Sebab hidup orang Islam ni dia kena lebih banyak serius. Sebab juga kuliah ni, mana kalau banyak sangat dia kata punya orang jadi tak molek juga. Ada juga sekali-sekala tu molek, orang jadi hilang tu molek. Tapi kalau lebih, siapa orang dengar dia kuliah bukan nak dengar buah-buah tu, tu tak boleh. Siapa setara tu kena tengok lah. Belum jadi macam sebuah program majlis lawak sebuah satu program lawak jenaka pula jadi seolah-olah begitu. Tak boleh juga begitu. Jadi asalnya perkara tu boleh lah sekadar untuk orang panggil perhiasan hidup tu, hiburan hidup. Tapi kalau lebih dah tak boleh. Kalau lebih kadang-kadang jadi salah kecek. Sebut tentang Nabi tapi dia gurau, tak boleh. Kih banyak gurau ada tu, dia jadi salah tu. Benda Nabi tak buat pun dia kata, padahal dia gurau. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam hadis, bergurau, berbohong dalam bentuk bergurau, itu dikira berbohong juga. Nabi kata
berbohong tapi dalam bentuk gurauan, itu juga dikira kadzib, Nabi kata. Dikira bohong juga. Kita jumpa dah hadis ni. Baik. Sedangkan bentuk menyakiti orang lain dengan cara mengisolasi adalah dengan cara membiarkannya kebingungan ketika menghadapi suatu masalah, dan orang tersebut merasa tersakiti kerana sikap seperti ini. Semua perbuatan ini hukumnya haram dan diancam dengan ancaman yang berat, iaitu firman Allah, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, tanpa kesalahan yang mereka buat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Tak kira lah, sebab tu mudah kita guna kaedah mudah supaya tidak kita boleh kias di apa saja. Cuma kadang-kadang Nabi sebut besar-besar ni, menyakiti keluarga dia, menyakiti ayah dia, ibu dia tu, dia akan terasa hati. Hak besar-besar. Dalam apa betul sekali pun tak boleh. Tu ya. Cuma hak ni, tajuk ni, walaupun saya sebut tu secara umum, tapi tajuk kita bincang ni dia lebih bersifat kepada ni, caci maki. Dia lebih kepada hak tu. Perbincangan ni memang kalau nak kira menyakiti ni luah lah. Parking kereta tak kena tu tak, tu menyakiti juga tu. Orang lain nak tobik payah, nak kahwin ni ada emergency dah, tu iyalah juga. Tapi hak tu kadang-kadang tidak sengaja. Hak ni dak ni caci maki ni maknanya kira-kira dengan sengaja lah. Dia lebih menjurus ke arah itu. Tu tadi. Gitulah. Jadi kita boleh fikirlah tu. Misalnya contoh ayat pada surah An-Nisa ayat 16. Walladzina ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Mana sikap kita pula? Katalah ada berlaku lah. Ni orang panggil bentuk penyelesaian dia lah. Mana kalau ada berlaku begitu, jangan kita kutuk orang yang buat jahat ni. Bahkan kita cuba islah mereka, cuba damai, cuba ubah kejahatan yang mereka buat. Hak tu sebenarnya. Sebab di kalangan masyarakat Islam kita, khususnya kita kata orang Melayu kita ni, memang dia mahir jenis kutuk-kutuk orang ni, tak payah ajar dia reti tu. Sehingga kita boleh kata itu kemahiran dia lah. Tu ya. Jadi hak tu salah sebenarnya. Mana kalau ada orang buat salah, kita bukan kutuk. Cuba tengok. Mana kita islah, cuba bimbing dia lah. Bimbing dia. Sebab kalau kita kutuk sebenarnya berdosa kita tu. Tu ya. Cuma masalahnya dosa ni orang tak terasa. Kadang-kadang setengah orang tu dia tidak rasa dosa tu sebagai dosa. Itu masalah juga. Baik, cuba tengok apa sebenarnya tu secara umum. Sebab ayat Quran ni kadang-kadang kita ambil al-ibrah tu bi umum misal la bi khusus sabab. Kita boleh ambil secara umum. Okey, baik, tengok latar belakang ayat ni yang sebenarnya macam mana. Ayat ini dahulunya, asalnya dulu, mula-mula dia turun dulu, dia berkaitan dengan hubungan seks sesama sejenis ni, homoseks ni. Pelakunya harus disakiti sehingga ia bertaubat kepada Allah. Setelah itu Rasulullah SAW menetapkan sebuah hukum dengan mengatakan, siapa sahaja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yakni homoseks, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Dalam mazhab Syafi'i pun orang melakukan homoseksual ni, kita kata tak, memang hukum dia bunuh. Satu-satu pandangan yang kuat juga dalam mazhab Syafi'i itu. Bunuh. Seperti mana orang yang melakukan perempuan muhsan yang melakukan zina, lelaki yang berkahwin, perempuan berkahwin yang melakukan zina, kan dia kena hukum rejam. Hak ni pun begitu juga. Cuma tidak direjam tapi bunuh. Tetap bunuh juga, teruknya. Bukan main-main. Inilah antara dalil, dan banyak lagi dalil-dalil lain. Tu asal asalnya maksud ayat tu berkait dengan hal tu lah. Cumanya dalam konteks kita ni, bila orang buat salah, maka tak bolehlah kita kutuk dia, tapi wa aslaha. Kita islah dia. Sebab apa? Dalam ayat ni tidak sebut, tapi cuba tengok walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Tak hak tu. Mana sakitilah dia. Supaya dia bertaubat. Sebab mesti disuruh taubat. Disakiti ni makna penjara ke dia lah. Kalau dia bertaubat, dia buat perubahan dalam hidup dia, mana perlu sistem parol, kita panggil sistem parol, okay? Mana kerajaan mesti pantau dia tu. Takut dia mengulangi lagi melakukan perbuatan. Seperti orang yang isak dadah, bukan pengedar.
kita kata terlibat dengan dadah ni, bila dia dilepaskan, dia dipantau oleh pihak kerajaan. Pantau itu. Sebab takut dia mengulangi lagi perbuatan itu. Sebab ini penyakit ni, walaupun setengah-setengah orang menganggap ni bukan penyakit, tak tahulah dia faham macam mana tu dah. Tapi agama kita anggap ni penyakit. Penyakit ni bukan penyakit biasa ni. Dia penyakit fitrah rosak ni. Mana penyakit ni telah serang dia punya kewarasan seseorang. Kehidupan normal seseorang tu beratlah. Nak ubah tu dia mesti melalui proses psikologi. Mana perlu didampingi dia tu. Tidak boleh dibenarkan dia bergaul semula dengan puak-puak yang melakukan homoseks itu. Mana perlu pemantauan daripada pihak kerajaan. Kalau dia bertaubat, maka kamu terima baiklah dia. Maknanya kita tidak boleh kutuk. Sebab tu saya tengok ada setengah-setengah pendakwah-pendakwah kita tu, memang dia terjun secara langsung dalam bidang ni. Iaitu dia cuba mendekati golongan-golongan. Itu satu perkara yang sangat bagus. Hak kita tak boleh nak buat, dia boleh buat. Salah tu. Kita doa lah sekurang-kurang kita ni, bila tahu ada orang buat tu, doa supaya kerja dia tu berterusan. Allah beri kemudahan kepada dia. Hak sebaik-baik lagi bantu dari segi keuangan. Sebab ada setengah tu dia bekerja, bila cukup duit dia pergi berdakwah puak-puak ni. Tak ada duit dia bekerja balik. Siapa ada hak gitu. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan para sahabat telah sepakat bahawa yang melakukan perbuatan kaum Lut homoseks, maka pelaku dan pasangannya harus dibunuh. Sepakat, dia kata sahabat. Akan tetapi para sahabat berbeza pendapat cara bunuh tu pula macam mana. Hak tu berlaku perbezaan pandangan di kalangan sahabat. Sebahagian mengatakan keduanya harus direjam seperti zina muhsan juga. Sebahagian lagi berpendapat harus dilempar dari tempat yang paling tinggi yang ada di kampung-kampung, lalu dilempari dengan batu, macam-macam lah. Sebahagian lain berkata keduanya harus dibakar. Kita memohon perlindungan daripada perbuatan tersebut. Kalau baca dalam tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu, dalam suratul Nur itu, dia bincang panjang jauh lah, beberapa muka surat dia bincang khusus berkenaan dengan hukum, pandangan sahabat, pandangan tabi'in, pandangan ulama. Memang boleh dikatakan memang kena bunuh lah, beratnya. Kalau tidak bertaubat, kalau bertaubat tak perlulah dibunuh. Tapi setengah orang dak perbuatan taubat suku, bunuh tu suku hukum supaya orang melakukan zina lah, zina muhsan yang kena rejam tu, dia bertaubat pun tak kena hukum tu. Hak bertaubat tu suku untuk melepaskan dosa dia. Hak ni hukum yang Allah kenakan di muka dunia, dia tetap dikenakan kepada dia. Jadi maknanya pihak kerajaan, kita kata kerajaan Islam lah, maka dia kena tumpu sungguh pada puak-puak ni. Tumpu ni maknanya dia tidak boleh dibiarkan dia berkeliaran begitu, bebas nak pergi ke mana-mana. Tak boleh sebenarnya. Dia perlu diletak satu tempat seperti kita ada pusat serenti tu lah. Kira-kiranya begitulah. Tak boleh biar gitu. Tak boleh nak biar bebas gitu dengan pakaian wanita. Dia lelaki. Tu. Walaupun kita makruf bahawa kita tahu maklumat daripada orang-orang yang khusus dalam bidang ni, kata dia pernah bagi tahu kepada saya, dia kata, Ustaz, puak-puak ni bukan semua jadi objek seks, tidak. Sebahagian. Tapi ramalah puak dia. Orang panggil maknyah ni, kadang-kadang dia hidup tu dia nak begitulah. Adalah masalah dia sendiri tu. Tapi setengah dia tak benar pun dia tu mana dijadikan objek seks pada lelaki tu. Tidak, bukan semua. Maknanya kita kena adil lah. Maknanya jangan kita kata bila kata maknyah ni kan, mana dia jadi objek seks melalui jalan belakang itu. Tidak juga. Tidak gitu ya. Bukan semua, tapi ramah hak gitu. Ramah hak gitu. Mana kalau kerajaan biar, sebab payah kalau masyarakat nak bertindak, payah. Kalau kerajaan biar, dia boleh timbul banyak kesan penyakit dan sebagainya. Beratlah. Kalau tidak, takkanlah Allah SWT hukum secara umum kepada kaum Nabi Lut itu, sehingga kira-kira tak ada baka dan keturunan dia tu. Tak boleh nak bayar kita teruknya penyakit ni. Baik. Yang perlu diketahui bahawa dibolehkan untuk menyakiti seseorang apabila ada alasan yang dibenarkan oleh syarak. Contohnya, seseorang yang membenci kebaikan, maka ketika engkau melakukan kebaikan, ia akan merasai sakit hati. Artinya ia merasai disakiti dengan kebenaran. Kerana ada sebahagian orang akan merasa sakit jika melihat seorang yang berpegang teguh pada sunnah. Kemudian penulis mencantumkan dua hadis. Salah satu hadis yang tersebut berbunyi, seorang muslim yang sebenar adalah apabila muslim yang lain merasa aman dari gangguan lidah dan tangannya. Sedangkan seorang yang berhijrah, yakni al-muhajir,
adalah orang yang mampu meninggalkan semua larangan Allah. Jadi hak ni maknanya perbuatan menyakiti dengan cara yang tidak benar lah, dengan cara sengaja. Kalau nak kira orang sakit hati secara mutlak gitu. Kalau nak kira tu berat juga. Kadang-kadang kita ngajar ni, kita sebut hak tak belagang dengan dia, dia sakit hati, berat dosa kita kalau nak kira gitu. Ada hak tu tak termasuk tu. Kadang-kadang kita amal sunnah, kita tak siwak benda-benda bidah, ada orang sakit hati. Pokok bidah lah sakit hati. Hak tu sakit hati tu molek tu. Ya, molek pula. Suka dia mari mikir. Kadang-kadang bermula daripada sakit hati, benci tu dia jadi mari mikir. Jadi mikir, aku ni buat ni ada dalil ke tidak? Dia mikir. Hak tu tak kira. Memang lah. Orang sakit hati kadang-kadang bila kita buat perkara yang sunnah hak jelas pada Nabi. Semua orang dia sakit hati apa? Tak serupa dengan dia. Orang tak boleh layan sakit hati hak pasal tu. Nak sakit hati sakit ikutmu lah tu. Pas mati tak apa tu. Tak tu tak kita tak usah peduli tu. Bahkan kita kena bila cuma kita ni sebagai orang Islam bila kita amal sunnah kita niat mudah-mudahan ia menjadi ikuti masyarakat. Kerana hak ni hak Nabi. Akhirnya niat gitu insya-Allah kita akan dapat pahala yang lebih. Dan perbuatan kita buat tu ada berkat. Dia niat gitu. Sebab saya bimbang juga sebab saya nampak ada setengah-setengah orang dakwah sunnah ni. Kadang-kadang dia ni sebenarnya dia nak klaim ni. Bahkan dia suka pula orang kata dia ikut sunnah tu ni. Tapi dia sebenarnya sebab kita tengok cara dia bercakap tu dia suka kutuk orang. Tu tak kena. Kadang-kadang rokok duk tanya tu. Kita ni nak sunnah dia remah tu berkebut dia punya jatuh hujung rokok. Itu rokok tu dah. Tu hati-hati dah. Nak kata sunnah apa dia tak tahu. Tak apa je lah. Nak kata punah tu tak punah lagi. Jadi kena berhati-hati. Dia akan timbul fitnah. Orang akan kata lagu ni apa sunnah. Punah habis pak kita. Tu kena jaga kan. Siapa duduk kedai kopi 2-3 jam duk kecek pak sunnah. Tiap-tiap hari. Ni berat adalah nyakit ni. Jangan dia habis masa gitu. Rugi. Kalau hadirat habis masa dengan keluarga walaupun rumah jauh lebih besar pahala. Duk habis masa dengan saya-saya kedai kopi 2-3 jam. Nak hari beberapa kali. Nak hari beberapa kali pula. Paling tidak 2 kali sehari. Siapa nak jumpa dia kena pergi kedai tu. Bapak sunnah kita kadang-kadang. Kita pun neng. Ya Allah. Jadi lagu tu hadirat silat-silat ibu ledah besar tu. Padahal kalau dia duduk rumah dengan isteri dia, dengan anak dia, jauh pahala lebih besar tu. Time kuliah tu biar, lepas tu duduk rumah. Ni tak boleh sebab tu nak ubah tu payah. Jadi kita duk kata kepada orang nak ubah daripada bid'ah pada sunnah. Kita nak ubah tu payah. Payah hadirat tak kata ke orang kita tak kena penyakit tu tak apa, bila kena tu nak ubah. Mungkin kita ada penyakit lain pula. Nak ubah tu payah. Dia besok gitu, jak muda you know. Tiba-tiba nak ubah daripada buah ke dapur dia hari ni lah Pak Atraman nak hapus tu dia jadi nyala lah. Dia jadi gitu. Siapa tanya dia? Biasanya pagi kan dia boleh makan itu dia itu. Tu bahaya tak. Sebab tu cuba elak lah. Kalau dia jadi kebiasaan, dia jadi rugi masa, bagi saya tidak makruh lagi, jadi haram tu. Minum air. Kadang-kadang nak perhabis 2 jam tu 2-3 cawan hari. Tiap-tiap hari, 2 kali sehari. Tu berat. Jangan kita ni sebagai orang Islam ni kita kena nampak, biar kita nampak masalah yang ada pada diri kita. Biar sebab tu kita kalau orang ajak ni sekali-sekala sudahlah sanggupnya. Jangan nak kalau orang ajak sanggup semua. Jadi bazir. Jadi kalau minum padas setengah jam tu tak apa ni, kadang-kadang 2 jam main-main. Pokok kita juga ni. Biasa sebut, malah sebut pokok orang, sebut pokok kita sendiri. Saya mari kuliah ada dia. Klik kuliah tak ada lagi dia. Kita siap dah kuliah. Tapi dia ni kalau kejap sunnah nengung kita. Lebih dia orang kita. Jadi banyak maklumat baru pula kita dapat. Macam mana dia kreatif bab tu tak. Tak apalah tu molek lah. Tapi keadaan tu. Siapa bini dia kata mengaji sunnah nak tak apalah tu. Bini dia kata begitu. Tak boleh lah. Kena berhati-hati lah. Jangan sebab kita ni kalau boleh kita lebih banyak melihat kepada keadaan diri kita. Jangan kita banyak melihat keadaan dia orang lain. Dia jadi tak molek gitu. Seorang Muslim sejati hak sebenar dapat dilihat apabila Muslim yang lain merasai aman daripada gangguan dia lah. Ini hak biasa kita dengar dah. Jadi maknanya kita ni kita kena ada sifat nahnuniyah.
Kita fikir kita, bukan fikir saya. Kita ni maknanya kita dan orang lain. Kita fikir semua. Dia panggil nahnuniyah, semangat kekitaan, bukan semangat keakuan. Ananiyah tu tidak. Kena jaga tu. Sebab orang Islam ni dia jenis mikir. Orang Islam ni dia banyak berfikir. Orang Islam sebenarnya dia banyak berfikir. Ayat Iqra tu sebenarnya mengajar manusia berfikir. Bacalah. Sebab tu Iqra ni diterjemah bacalah, kajilah, analisalah, buatlah perbandingan, fikirlah. Itu makna Iqra tu. Dia menjadi moto kepada ajaran Nabi ni, suatu ajaran yang menekankan kepada nilai berfikir itu. Itu ajaran Nabi. Sebab tu dia turun wahyu dalam bentuk Iqra. Hak wahyu lain tu hilang di muka dunia, tinggal Quran. Quran ni untuk manusia berfikir. 27 ayat ni kalau kita baca buku apa ni dia panggil ilmu perdebatan Islam, dalam muqaddimah ni Dawabitul Ma'rifah, dia sebut, dia kemukakan 27 ayat. Dia kata ayat 27 ayat yang menyebutkan Allah mengajak manusia berfikir. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil iktibarlah wahai orang-orang yang ada mata hati. Banyak ayat-ayat sumpah ni. Ya ulil albab misalnya. La'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kamu berfikir. Ayat seumpama itu banyak dalam Quran. Jadi kena berusahalah hadirat untuk ubah dia punya kondisi kita, kedudukan hidup kita ni dari segi pergaulan, masalah masa. Wal as innal insana lafi khusr, itu dari sudut masa. Jangan kita membaik kita habis masa dengan keluarga. Dia kata duduk rumah pun tidur juga. Dia tak bini bahin ngepek dia tu. Kita tidur yang ngepek pula. Sopa duduk itu yang ngepek juga. Baik ngepek rumah. Tu. Dah lah kita kata, sebab tu saya tengok cara hidup orang kampung dulu kadang jauh lebih baik pada zaman kita kadang-kadang. Sebab dia duduk dia tak boleh tak ada kerja. Dia dah duduk ngopak tu suku tu kerja juga. Tu suku. Tapi ke mana pun dia cara tepi rumah buai rupuk apa peluh dah. Tu jauh lebih baik. Sepel kawasan rumah tu. Kadang-kadang perkara-perkara gitu kita tak nampak kebaikan dia tu. Tu ya. Baik, dosa besar ke-51 menyakiti dan memusuhi para wali Allah. Baik. Tajuk yang dibuat oleh Imam Zahabi ni menyakiti dan memusuhi para wali Allah. Para wali Allah ni letak dalam kurungan orang-orang soleh. Sebab kita tidak tahu hakikat wali sebenarnya siapa. Kita tidak tahu sebab wali-wali ni orang yang amalan-amalan dia telah menjadi penyebab dia dekat dengan Tuhan, dan dia ni orang yang mendapat hifzullah, penjagaan Allah. Siapa kita tak tahu. Sebab itulah sini para wali sini letak dalam kurungan mana orang-orang soleh. Itu maksud dia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Sebabnya saya sebut gitu. Kalau kita letak dengan jelas atau dengan anggapan yang jelas, orang ni wali, bahaya. Dia jadi bahaya. Bukan ada kebaikan. Kalau sahabat Nabi tu tak apa. Sahabat Nabi hadirat, sebab ada ayat Quran, ada hadis Nabi, hak Nabi sebut, sama ada secara individu, secara kelompok yang disebut oleh Nabi. Dia ni. Sebab tu ulama kita berani kata sahabat Nabi lebih tinggi pada wali-wali ni. Orang panggil wali-wali hak tidak sahabat ni. Dia lebih tinggi. Hak tu tak apalah, ada dalil daripada Quran. Jadi kalau kita kata wali, tempat kita yang kita kata wali, macam mana kita boleh tahu? Tak ada dalil. Sebab tu dia orang soleh. Orang soleh ni kita boleh lihat pada amalan zahir dia. Jadi sehubungan dengan tajuk ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina wal ladzina yu'dzuna al mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di hari akhirat, dan menyediakan kepadanya azab yang menghinakan bagi mereka. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka buat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Suratul Ahzab. Jadi kalau kita tengok mengikut kefahaman Imam Zahabi, dia buat tajuk, dia letak ayat ni, makna orang beriman semua ni wali Tuhan. Secara umumnya wali Tuhan sebenarnya hakikatnya. Orang beriman, hak baik ni, hak salih ni.
Boleh jadi mak kita tu wali Tuhan. Mak lagi, wali lagi. Mana kita tahu kalau dia baik, tak tinggal semaya, baca Quran, mak kita. Itu wali. Tak tahulah dia hakikat, tapi kukuk mana berdasar pada ayat ni larangan menyakiti orang mukmin, lelaki dan perempuan. Tu. Jadi kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Hak ni sebenarnya bagi saya setakat yang saya baca dan kita duduk fikir, hak ni hak kita bimbang ya. Sebab perkara ni perkara orang kita dia alpa benda ni. Dia lalai. Dia tak nampak benda ni sebagai bahaya. Dia tak nampak hak tu bahaya. Sesuatu yang bahaya tak nampak bahaya, hak tu jadi bahaya. Sebab tu Nabi suruh kita berdoa. Doa yang biasa saya baca, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku, biar aku nampak yang benar tu, biar aku nampak benar, dan berilah peluang supaya aku boleh ikut yang benar. Ni hak benar tu dia tak nampak benar. Itu sangat bermasalah. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku yang palsu, yang batil, yang tidak bagus itu sebagai batil, sebagai tidak bagus, dan bukalah peluang kepada aku supaya aku boleh menjauhinya. Doa ini sangat perlu dibaca, kena baca semua. Ingat baca selalu. Tidak kira berapa ribu kali sehari ni. Kalau tanya saya nak suruh bayar, saya lihat tu, saya nak bayar ni, baca 5,000 semalam ni. Nampak nak berzikir sangat. Baca tu. Buya tu semalam ni nak tahu. Sebelum tidur pula tu. Mana kalau nak tidur pukul 11 tu, pukul 9 kena baca dah tu. 5,000 sehari. Baca. Tu sepatutnya. Ni duk baca tak tahu mana lu. Jadi rugi kita. Baik. Jadi ayat ini cuba kita tengok bagaimana pemahaman Imam Zahabi. Dia mari ayat ni. Makna orang mukmin ni sebenarnya. Orang mukmin ni sebenarnya walaupun kita bukan kata semua mukmin tu dia wali, tidak, tapi kalau kita nak kata wali, pilih dia daripada orang mukmin, lelaki dan perempuan. Tu. Hak amal soleh. Bukan semua mukmin. Sebab kadang-kadang orang mukmin ni dia tidak beramal dengan amalan Nabi bawa. Boleh jadi dia sekadar mukminah saja, tapi dia bukan wali Allah. Sebab kita tidak tahu. Jadi kena berhati-hati. Man adi dalam Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini mana hadis kursi, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku umumkan perang dengannya. Nabi isytihar, Allah isytihar perang dengan sesiapa yang memusuhi wali Allah. Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kena berhati-hati. Dalam teks yang lain disebutkan faqad barazani bil muharabah, bererti dia telah terang-terang secara terang-terang mengisytiharkan perang dengan aku. Dia panggil muharabah. Mubarazah bil muharabah. Kayak mubarazah nak kita belajar dah. Ni hadis Bukhari. Mubarazah ni zaman dulu, kalau peperangan zaman dulu, sebelum berlaku pertempuran secara keseluruhan di antara satu puak dengan satu puak, dia keluar dulu berperang. Seorang demi seorang itu. Secara berhadapan. Dia panggil mubarazah, dia panggil istilah. Mungkin dulu peperangan ni berlaku dengan menggunakan pedang, lembing dan sebagainya. Mana dia berhadapan tu. Secara berhadapan. Sekarang ni tidak, jarak jauh. Kalau pistol pun senapan kita kata, kalau perlu pemandu lagilah jarak jauh. Tidak ada istilah mubarazah dah. Tu. Baik. Kalau cerita Qabail dulu, dia mubarazah juga tu. Dia tubik keluar sama guna pistol kan. Tu mubarazah kayak tu. Selepas tu baru dia berperang secara keseluruhan tu. Baik. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ya Abu Bakrin in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Wahai Abu Bakar, jika engkau marah kepada mereka, berarti engkau marah pada Rabbmu, yakni membenci beberapa orang fakir dari kalangan muhajirin. Membenci orang kafir dari kalangan muhajirin. Yalah, kadang-kadang manusia ni kan dia ada teruk, dia ada masalah dia. Jadi kita nak benci tak terhalu tu tak boleh. Jadi sifat benci ni sebenarnya bukan satu sifat yang keji asalnya. Cuma dia jadi keji, dia jadi sifat mazmumah. Bila kita letak perasaan benci tak kena pada tempat yang sepatutnya. Begitu juga perasaan backing lah terkata. Bengis. Kasar tu kalau kena pada tempat dia jadi molek. Supaya saya normal.
Ulama kata Sayyidina Umar tidak hilang sifat backing dia. Tak hilang sifat backing. Dia nak kata aku itu. Bengih lah. Bengih. Sesuai. Tak juga backing lain. Gedebek aku. Dia lain backing. Ialah itu antara lah. Mudah marah lah maksudnya. Sebab Sayyidina Umar kan. Mudah marah. Lepas tu dia ni jenis kasar lah sikit. Cuba kita tengok pendapat-pendapat dia tak, misalnya tak, berkenaan dengan orang munafik, berkenaan dengan orang yang menyakiti Rasulullah. Tak ada maaf seolah-olah. Ada lekih tu. Kalau zaman jahiliah tu kenal, orang takut dia. Baik. Bila dia masuk Islam, sifat tu hilang ke tidak? Tidak. Cuma dia boleh kawal. Dia boleh kawal. Dia guna untuk agama. Jadi ada kebaikan. Gitu. Jadi orang takut nak buat maksiat depan dia. Tu. Marah jenis tu hadiah naknya. Ni orang buat maksiat tak malu depan kita. Bunyi baik sangat. Tak kena lah tu. Tak kena cara tu. Mana mu ni baik tak kena ni. Sepatut kita kalau nak baik kita, kalau orang sakut nak nak melakukan maksiat depan kita. Baik jenis tu. Baik jenis tu. Sepatutnya. Biarlah saya nak sebut, saya bukan nak lebih-lebih, tapi sebab muka saya ngaji dengan dia, orang lain sebut ni. Sebab almarhum Tok Guru Mufti Besar Kelantan dulu, ada seorang wakil ayat, malah sebutlah wakil ayat mana ada lagi, hidup lagi, masih bernafas dengan segar wakil ayat ni. Dia isap okok kan. Dia cerita pada saya, dia tengah isap okok Tok Guru lalu. Dia tak ada nak tahu mana kali saya rokok dia. Dia pakai penyek gitu ya punya api tu. Buah dalam poket, buah luar. Dia pecik mata, tak ada nyala. Dia pecik awal-awal tanya kali dia saya nak tahu rokok ni. Takut jadi buzzer ke saudara syaitan. Tu. Sebab dia kata, bukan dia kata, orang lain katanya. Dalam internet saya dengar ada pekuliah dia kata, rokok ni kalau kita bila tak buzzer rokok, dia kata sebab kita isap, sebab kita beli air, kita minum air. Hak buzzernya kita tahu. Balik dia pergi pendapat tu. Dia esok kata rokok tu sendiri jenis buzzer, isap kata isap pun. Dia esok kata jelas dia sebut gitu. Lepas tu dia sebut pada saya, dia kata pernah sekali popok kita ada berapa orang isap rokok, Tok Guru mari. Tahu apa gitu. Tok Guru ni dalam bab gitu dia sound direct. Dia kata kita isap rokok. Kita tak malu. Dia pergi direct walaupun nampak lebih kuat bahaya dia. Bahkan dia masa depan orang isap, dia tunjuk. Nampak lembut ya, jalan apa selur dah. Dia tegah bab ni. Tu sebenarnya sepatut kita pun. Ni bunyi baik sangat kalau kita dah. Tapi orang berani buat maksiat depan kita. Yalah tu saya sebut tu dengan bahasa yang tidak perlu huraf banyak lah tu. Mudah faham kita. Kalau maknanya kalau kita baik bukan kerana agama tu. Siapa orang tak takut buat maksiat. Tapi Sayyidina Umar lain. Kalau baca sejarah dia, orang takut nak buat maksiat depan dia. Haji ni backing itu. Tapi dia ni tepat bertanya masyarakat. Sebab masyarakat faham dia ni jenis. Makna masyarakat faham dia ni backing pun, tapi kita kena tanya dia sebab dia alim. Tapi dalam bab agama dia sangat cermat. Dalam bab fiqh dia ni orang di kalangan sahabat fiqh dia tinggi dalam fiqh dia. Tapi jangan buat maksiat depan dia. Dia pegang lalu. Pegang, dia bukan main-main. Dia pegang. Abu Hurairah kena pegang dah sekali. Pegang sini. Kau itu dia akan jalan apa aku jalan apa jadi tinggi gitu. Dia pergi aku Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar tak puas hati dengan satu hadis. Hadis dia tu berkenaan la ilaha illallah tu lah. Siapa dia sebut man qala la ilaha illallah mustayqinan min qalbi dakhala al-jannah. Hadis tu. Siapa dia sebut la ilaha illallah dalam keadaan hati dia yakin dengan sebutan tu pasti masuk syurga. Sayyidina Umar kata aku tak jadi dengar hadis ni. Siapa dia ayat kamu Rasulullah? Betul ke? Sayyidina Umar dia nampak dari sudut lain. Kesal tu. Dia pun pegang Abu Hurairah. Mari ayat Nabi duk mana aku nak tanya. Mula-mula dia dah sebut dia rebah catat kawan ni lah. Dia buat gitu tu kena molek rebah. Tembah punggung. Dalam riwayat tersebut. Sehingga Abu Hurairah menangis. Dia pegang tu. Apa tu? Bila Nabi kata ya betul lah aku suruh Abu Hurairah gitu. Dia pun sebutlah pandangan dia. Kalau kita sebut kau ni kepada orang-orang baru masuk Islam, orang-orang yang tak cerdik, orang-orang yang baru-baru faham Islam, dia jadi ittikal. Faqadit takalu. Dia akan jadi ittikal. Ittikal mana overconfident lah kita kata. Jadi kurang ibadat. Apa kita ngocak dan memang yakin pun takut faham tu. Tak berapa dah nak buat amalan. Tidak aktif
tidak banyak, jadi kurang dah. Mutu ibadat pun jadi kurang. Tidak bangun dah, takut je boleh jadi tu sebab kita ngocak dah. Bahkan duduk tahlil ya semuanya. Takut jadi gitu dah. Takut pihak gitu pun tak tahu no. Tahlil semua nak malam tahlil. Kena buat tahlil nak sampai 40 kali ke? Mujur tak kata 40 tahun. Kena buat. Tu takut je lagu tu berat kan. Berat kalau kena penyakit tu. Pahal gitu. Tahu tu senoma bimbel tu. Hak tu nak ayat seorang yakin tu ada huraya dia tu. Dia tak boleh faham gitu saja. Betul lah ada ulama ulama zahiri kata, memang ada ulama zahiri kata gitu. Surah Tuhan Nabi kata gitu. Tuhan. Tetapi takkah kita nak pinggir ke banyak lagi hadis-hadis lain yang menyebutkan bahawa ibadat ni dia mesti hebat. Ibadat ni mesti hebat. Jadi mana hadis tu kukuk mana pun seseorang yang betul-betul yakin. Jadi sifat orang yakin terhadap la ilaha illallah tu mesti ibadat dia hebat. Ciri dia. Lepas tu nak tahu mana bukti keyakinan itu. Mana bukti keyakinan? Dia mesti jelas nampak dari segi amalan zahir ni kuat ibadat. Suka tolong orang tu orang panggil orang yakin semua dengan agama. Sedekah hebat. Supaya isteri Nabi tak takut. Bak sedekah tak takut. Sehingga sanggup bui habis harta tak apa. Tu orang panggil bukti. Hak tu maksud saya namanya dia kata manusia ni kadang-kadang kita nak bui ilmu pada dia kena tengok tahap dia juga. Kita pergi kapur nak sebut hak berat-berat tak sesuai dengan dia. Suruh tekan asas-asas tak apa dah. Itu maksud saya normal. Jadi dia ni jenis gitu saya normal. Hak jenis gitulah hak moleknya. Nak backing pun dalam bab agama. Tegah maksudnya. Tapi kukuk mana pun jangan kita kata tegah tu orang panggil backing border tak boleh juga. Minta ke backing tak cerdik langsung jadi pulaknya. Tak boleh saya normal ni cerdik. Kalau hati-hati nak baca sejarah dia, Dr. Muhammad As-Salabi tulis kitab khusus tentang senoma tebal sikit pada ni khusus tentang senoma. Saya pun tak pasti ada terjemah ke tidak. Saya nak bakar tebal lagi. Saya nak Uthman tebal. Dia bicara tentang perkembangan dari segi ekonomi negara di bawah Sayyidina Uthman. Hebat. Sayyidina Uthman ni bijak dia dalam bab tu, mengurus negara dari sudut ekonomi. Bahkan disebut zaman dia lah zaman umat Islam. Bukan umat Islam, zaman kerajaan paling kaya. Dan umat Islam Palestin. Zaman dia. Sehingga setiap bulan dia bawa pergi ke kampung-kampung nak bagi bantuan kepada orang-orang yang cacat, orang OKU, orang susah ni. Sampai beribu-ribu ekor unta bagi diiringi oleh tentera bawa bagi duit kepada rakyat orang yang tak boleh bekerja, orang susah ni lah, orang miskin. Tu baik. Gitulah jadi syarah tu baca sendiri lah, lebih kurang tu saya sebut tadi ni. Kalau baca lah saya sesupa baca tak baca tu dia lebih kurang. Kalau baca saya sebut lebih kurang. Bukan hal ni biasa dah kita jumpa ni. Cuma saya nak sebutnya poin yang paling penting, yang paling besar sini kita kena ingat. Sebab tu Imam Zahabi kemukakan hadis tadi. Kemukakan riwayat tadi. Surah Al-Ahzab tadi. Ayat 57 58 tu. Hak tu. Maknanya orang mukmin, kita ni sebagai orang beriman ni, kita kena berimak, kena berhati-hati, beringat dengan orang mukmin hak lain, sama ada lelaki ke perempuan. Sebab syarat yang dikatakan wali Allah, mula-mula sekali dia kena beriman kepada Allah. Takut kena dia orang anggap wali. Tiba-tiba kita duduk nganyi dia, duduk merendah-rendahkan dia, tiba-tiba kita merendahkan wali Tuhan. Jadi ayat dalam suratul Ahzab 57-58 ni isyarat kepada kita orang beriman, laki dan perempuan, dialah yang kita akan jadi wali Tuhan. Kalau tidak beriman awal-awal tak sedar ayat baik setahun mana, tidak dikira wali Tuhan. Hak tu pun tak boleh juga kita menyakiti dia. Tapi kukuk mana pun kita boleh sebut syarat utama untuk seorang itu dianggap sebagai waliullah adalah beriman. Jadi dengan orang beriman ni kena berhati-hatilah. Pertama-tama orang tu orang yang kita kata Allah lahirkan kadang-kadang dia ni bahasa Kelantan. Jenis orang jenis betul. Biasa orang buat ngani, dia orang buat gurau, orang buat main-main dengan dia. Dia pun kadang-kadang ada perasaan juga. Misalnya saya ambil satu contoh ni. Tapi budak ni alhamdulillah, budak ni bagus. Ada setengah-setengah ni cerita duduk di asrama lah ni. Dia ada jenis budak yang tubuh kecil makan banyak.
Dia makan banyak. Dia ni betul, dia tak kena kau kan? Dia betul, dia ni betul. Pandakat lah ngaji tapi jenis gitu. Kelemah dia makan banyak. Kita tengok dia makan lemah kita dengan sahih dia tu. Akhir sekali dia ni dijadi bahan orang buat ngaji dah. Siapa dia berjerit, dia sedih. Dia ada perasaan juga. Kata entah ni buat apa, makan banyak dia. Dia kata kalau makan sikit tak nak tidur dia tu. Kata buat gini lentak kena kurang sikit makan. Bila makan dia asam ke, jadi orang komplain dia makan banyak. Jadi kan ada mereka habis-habis dia buat ngani ke dia, mari doktor siapa. Dia puas hati. Lepas tu dia duduk tengah makan apa, orang duduk kata ketika dia makan. Anak tengok, anak panggil mereka senior dia tu, entah tak boleh buat gitu, berdosa tu. Nak buat macam mana biar ni makan je lah. Muka peruntukan di sekolah tak ada, suruh mesti makan sepinggan je. Makan sekakak dia nak. Cuma kita kena nasihat lah, tak boleh nampak dah. Sebab iyalah, kelemah tu saya kata kelemah dia tak sedar. Kita tak bawa dia pergi makan kalau rumah orang. Malu kat orang. Kalau pergi ke masjid ke apa ke, orang kejut orang tengok dia makan. Orang buat kelik dia buat kelik lah dia makan dia. Dia tak ada buah tolak tu tak ada. Minta maaf guna bahasa gitu. Kita ni kadang-kadang kita tolak walaupun kadang-kadang kita nak makanan tu. Kalau wis baku tu buat kelik barang kita beri, tapi kita tolak apa adab. Okay? Kita semua kita faham, tak ngaji faham, tapi dia tak ada buah tu, tak sampai tahap tu lagi dia. Moga dia pun mau belasan tahun baru. Jadi kadang-kadang sama-sama budak tu tak ada make kita apa ustaz dekat tengok entah tak lewat gitu. Tapi dia jenis gitu. Dia siapa menangis. Anak panggil dia. Dia ajak dia kecil hati. Dia ada perasaan, bukan tak ada perasaan. Dia menangis duduk tengah makan dia menangis. Tapi makan tak reti dia. Dia mengalir. Kita kata sedih budak ni. Mula ni duduk ngaji luar negara. Bukan main-main sebab dia bukan bodoh. Tapi adalah. Ini saya guna istilah orang kampung, cerdik tak cukup sekotak. Bukan kata tak cerdik langsung, boleh faham tak? Mana ada sudut-sudut lemah dia tu, cerdik. Tu payah nak faham tu falsafah Kelantan tu. Kalau cukup sekotak mana dari sudut ni pun dia faham, dari sudut ni benda. Dia hak ni ngaji molek tapi dari sudut hak ni dia tak faham. Mana dia tak faham, orang duk tengok ke dia, orang duk jadi jengkel dengan dia tu dia tak faham. Kita pula pasal dia entah buat gini, dia orang nak suka tengok entah ni. Dia pun senyap. Dia tak boleh nak faham tu. Nak buat lah kan? Orang tu ada kena penyakit tu. Dia tak erti ni orang tak suka dia buat gitu. Bahkan perbuatan dia tu orang tertawa dengan tiwak ngani. Dia tak boleh nak faham. Sakit kepala tu. Jenis gitu tu. Jadi kita kena berhati-hati lah. Kadang-kadang orang gini ni, dia orang gini bagi saya lah, saya tengok budak ni, dia tak ada perasaan benci pada orang. Dia tak kata budak orang. Mana dia ni jauh. Entah mana wala kelemah dia. Jadi kita pun kena jaga orang gini. Orang gini lah sebenarnya yang kita kena jaga. Kita ni Allah bui dalam bentuk normal gini, banyak juga kelemahan. Biasanya hak jauh-jauh hak ngopak ni, hak cerdik lah tu, hak nipu, hak cerdik tu.